Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 12 Jun 2021 bersama saya VVM Mirzaika. Tumpuan berita. Lawatan rasmi Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg ke Kapit pada Khamis adalah mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media yang dikeluarkan pada Jumaat, seorang individu menerusi satu hantaran di Facebook menyatakan bahawa lawatan rasmi tersebut melanggar SOP dan perkara itu adalah tidak benar. Justru kunjungan dan aktiviti dalam lawatan singkat yang dilakukan oleh Datuk Patinggi Abang Sohari itu adalah mematuhi SOP dan telah dipersetujui oleh pihak JPBNS. Sebagai pemimpin rakyat yang bertanggungjawab, Ketua Menteri harus turun padang untuk mengukur kesediaan bahagian Kapit untuk melaksanakan program vaksinasi, melihat dan menilai kemudahan perubatan tempatan termasuk hospital tentera dan menyerahkan secara simbolik bungkusan bekalan makanan kepada rakyat melalui wakil rakyat di Kapit Town Square. Sebelum lawatan ke Kapit, Ketua Menteri telah mengunjungi bandar-bandar lain termasuk Miri, Sibu dan Bintulu untuk tujuan yang sama dan mengunjungi pusat pemberian vaksin PPV di Kuching sebagai perhatian sebenar terhadap rakyat dan keadaan di lapangan. Tambah kenyataan sama bagi majlis yang diadakan di Kapit Town Square, kehadiran tetamu adalah terhad dan hanya berdasarkan jemputan sesuai dengan protokol SOP. Dalam pada itu, penerima bantuan bekalan makanan Sarawakku sayang pada hari tersebut juga adalah terdiri daripada seorang wakil anggota parlimen, 6 anggota Dewan Undangan Negeri Dun dan 4 pemimpin masyarakat dari bahagian tersebut. Tetamu yang hadir ke majlis itu juga menjalani pemeriksaan suhu dan pengimbasan yang ketat dan dipantau oleh pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan. Turut hadir dalam majlis tersebut adalah anggota Jawatankuasa Penganjur, anggota keselamatan serta pihak media dan tiada orang awam yang terlibat. Malah rombongan Ketua Menteri melewatkan makan tengah hari yang disiapkan oleh Jawatankuasa Penganjur untuk mematuhi SOP. Seterusnya, kerajaan negeri akan mempertimbangkan cadangan hospital lawas bagi mewujudkan 12 lagi pusat pemberian vaksin PPV tambahan di daerah lawas. Menurut Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Hadi Hassan, pihaknya bersama beberapa agensi akan memperincikan cadangan tersebut kerana ia sangat penting bagi mempercepat dan memudahkan proses pemberian vaksin kepada masyarakat di lawas. Beliau yang juga adun Bukit Sari memberitahu PPV yang akan diwujudkan itu akan bersifat statik. Saya telah pun menyarankan kepada mereka dan ini akan diperincikan lagi oleh pihak hospital bersama dengan Jawatankuasa Bencana bahagian yang dipengerusikan oleh residen dan juga Jawatankuasa Bencana daerah yang dipengerusikan oleh Tuan DO kita supaya memecahkan mana-mana tempat yang perlu kita tambah lagi pusat pemberian vaksin yang statik, supaya ianya mempermudahkan lagi untuk masyarakat kita mendapatkan vaksinasi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan taklimat di Majlis Daerah Lawas pada Jumaat. Sebelumnya, beliau meninjau PPV Lawas di Institut Latihan Islam Malaysia ILIM JAKIM Lawas bersama dengan Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agung. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan memberitahu pemberian vaksin secara bergerak juga akan digunakan bagi memastikan masyarakat di kawasan pedalaman di Lawas tidak ketinggalan dari menerima suntikan vaksin. Saya juga telah pun minta kepada dalam masyarakat ini supaya kita adakan mobile team, ya. Jadi kita kenal pasti kampung-kampung walaupun mungkin jumlah penduduk tidak ramai, tapi mereka ini terasing, so isolated. Jadi kita kena pergi ke tempat supaya mereka ini tidak akan tertinggal dalam program vaksinasi kita. Terdahulu, Datuk Amar Awang Tengah menyerahkan sumbangan sebanyak 10 unit komputer riba kepada PPV Lawas di ILIM.
manakala Datuk Henry telah menyumbang sebanyak 2 unit kipas untuk kegunaan di PPV yang sama. Sementara itu, Datuk Amar Awang Tengah menasihatkan mana-mana ketua isi rumah KIR di Lawas yang layak namun tercicir nama dari menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Aku Sayang untuk mengepungkakan nama mereka kepada pejabat daerah atau pusat khidmat. Tegasnya, ia bagi memastikan penduduk yang layak menerima bantuan yang disediakan oleh kerajaan negeri. Kalau ada yang tertinggal, jadi mana-mana pihak boleh mengungkapkan lagi nama-nama mereka yang sepatutnya menerima tapi tercicir. Jadi kita nasihatkan mereka ini, bagilah information ini dengan pejabat daerah ataupun dari pusat khidmat kita. InsyaAllah kita akan cuba untuk mengagihkan bahan-bahan makanan ini supaya mereka yang benar-benar layak akan dapat dibantu. Katanya anggaran sebanyak 9,000 KIR di Dun Bukit Sari dan kira-kira 6,000 KIR di Dun Bak Kelalan layak untuk menerima bantuan bekalan makanan Sarawak Aku Sayang. Jelas beliau proses agihan sedang dipercepatkan dan dijangka siap sepenuhnya pada Sabtu. Menurut Datuk Amar Awang Tengah lagi, kerajaan negeri telah membelanjakan sebanyak RM35.5 juta bagi menyediakan bantuan makanan di bawah inisiatif Bantuan Khas Sarawak Aku Sayang BKSS 6.0. Jadi untuk seluruh negeri Sarawak ini, kerajaan negeri melalui BKSS 6.0 ini telah memperuntukkan jumlah 35.5 juta untuk agihan makanan ini, dan ini tidak termasuk untuk kos pengangkutan. Kos pengangkutan akan kita biayai dan kita akan bayar terus berdasarkan kepada bil yang diterima. Terdahulu, Datuk Amar Awang Tengah menyempurnakan simbolik pelepasan penghantaran bantuan makanan tersebut di perkarangan Hotel Sri Malaysia Lawas. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan sumbangan laptop kepada 3 pelajar B40 serta menyerahkan sumbangan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah BKODA kepada SK Terusan yang terjejas akibat banjir. Turut disampaikan kelulusan bantuan khas mangsa banjir kepada pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Lawas, Perangkap Pegawai Daerah Lawas, Ladin Atok. Sementara itu, sebanyak 1,760 vaksin COVID-19 jenis Sinovac telah dihantar ke 4 buah klinik kesihatan di pedalaman bahagian Miri. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, 4 klinik kesihatan itu ialah Klinik Kesihatan Bario, Klinik Kesihatan Mulu, Klinik Kesihatan Longsan dan Klinik Kesihatan Long Bedian. Pejabat Kesihatan Bahagian Miri bersama dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri, kita telah mengatur menghantar vaksin ke 4 klinik di bahagian Miri di luar bandar, iaitu klinik di Bario, di Mulu, di Longsan dan juga di Long Bedian. Sebanyak 1,760 dos vaksin antara begini. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau persiapan penerbangan penghantaran vaksin di lapangan terbang Miri pada Jumaat. Penghantaran vaksin ke kawasan pedalaman ini dibuat melalui penerbangan ihsan pesawat AW139-9MBOD milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama 2 petugas perubatan Pejabat Kesihatan Bahagian Miri. Pada Khamis, bahagian Miri telah menerima 21,920 dos vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak turut memberitahu beliau telah memaklumkan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan dan pegawai daerah di setiap kawasan untuk membantu proses vaksinasi pada Sabtu. Pegawai-pegawai daerah berkenaan telah pun diminta untuk membantu dan menghubungi kampung-kampung berkenaan untuk datang vaksinasi.
mereka akan diberi jadualnya datang ke vaksinasi. Dan kita juga minta kerjasama juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan berkenaan untuk juga membantu supaya kampung-kampung atau rumah panjang yang telah diberi jadual itu mereka akan keluar untuk mendapat vaksinasi. Dalam pada itu, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM dan Hornbill Skyways yang akan membantu menerbangkan vaksin COVID-19 ke 23 buah klinik kesihatan di kawasan pedalaman Sarawak. Dalam pada itu, Pusat Pemberian Vaksin PPV untuk Dun Sebuyau dijangka dibuka mulai 14 Jun hingga 18 Jun 2021 dengan bilangan yang dijangkakan seramai 600 orang sehari. Jawatan Kuasa PPV Dun Sebuyau telah mengadakan gotong royong untuk persediaan menyiapkan PPV di Dewan Pembangunan Sebuyau pada Jumaat. Antara agensi yang terlibat terdiri daripada Pejabat Daerah Kecil Sebuyau, Klinik Kesihatan Sebuyau dan Pusat Hikmat Sebuyau. Ia juga bagi memastikan PPV dalam keadaan bersiap sedia serta sempurna agar perjalanan pemberian vaksin di kawasan Sebuyau dapat berlangsung seperti yang dirancangkan. Justru itu, para penduduk setempat digalakkan untuk mendaftar sebagai penerima vaksin secara manual di Klinik Kesihatan Sebuyau atau melalui aplikasi MySejahtera. Beralih ke laporan harian COVID-19, menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS pada Jumaat, sebanyak 8 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 telah dilaporkan di negeri ini, meningkatkan jumlah keseluruhan kepada seramai 342 orang. Dalam pada itu, jumlah keseluruhan kes positif baharu juga meningkat kepada 54,330 setelah merekodkan sebanyak 699 kes yang telah dikesan di 30 daerah. Berikut merupakan perincian daerah yang merekodkan kes. Sementara itu, JPBNS turut memaklumkan 4 kluster baharu telah diisytiharkan iaitu 1 kluster Kampung Kolong 2 di Kuching, 3 kluster di Tatau iaitu kluster Pekan Tatau Baru, kluster Sungai Kakus dan kluster Semanok. Selain itu, kenyataan tersebut juga memberitahu 2 lokaliti telah diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu Kampung Baru Kota Samarahan iaitu dari 11 Jun hingga 24 Jun 2021 dan Rumah Juliana Sungai Kabu Sarike dari 12 Jun hingga 28 Jun 2021. PKPD di Rumah Garai Sungai Minus Jakar Sarike pula dilanjutkan dari 15 Jun hingga 17 Jun 2021. 7 lagi lokaliti ditamatkan PKPD iaitu seperti yang tertera. Sekian laporan edisi tengah hari bersama saya, VVM Mirzaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.